Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian, pada zaman dahulu kala, manusia dapat menukarkan batu-batu yang cantik dan berseni seperti nilam dan zamrud dengan barang-barang yang diperlukan. Selepas itu muncul pula zaman manusia menggunakan cengkerang-cengkerang siput sebagai medium pertukaran. Akhirnya zaman lebih maju melahirkan mata wang yang diterima umum dalam bentuk logam seperti wang shilling dan juga wang kertas sebagaimana yang ada pada hari ini. Melangkah setapak lagi ke hadapan, manusia mula menggunakan kad-kad pintar sebagai pengganti wang yang bersifat fizikal. Keseluruhan perubahan ini berkaitan dengan objek yang harus dikendalikan dalam merancang keuangan. Perancangan keuangan meliputi pandangan secara menyeluruh mengenai kedudukan keuangan sendiri, berpaksikan pengurusan keuangan dan harta, dan seterusnya melalui proses langkah demi langkah bagi mengatasi masalah keuangan serta mencapai matlamat keuangan, perancangan keuangan untuk semua. Demikianlah tajuk pidato saya pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati saudara koordinator bicara Barisan Kombinasi Div Kehakiman, peneraju tahta keadilan. Para div-div terhormat yang dihormati sekalian pemidato sebagai saksi permisi dan warga dewan yang sudi mendengar. Tampilnya saya di sini bukan untuk bercamprah maupun beretorika, tetapi untuk menyampaikan ilmu yang sangat berguna. Bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Oleh itu 4 peneraju isi utama saya anjurkan. Para hadirin sekalian, permulaan isi curahan ilmu saya pertama yaitu merancang keuangan dengan memeriksa aliran tunai dan menahatkan hutang. Menilai nilai bersih yang ada sekarang setelah ditolak dengan hutang. Ini secara amnya akan menunjukkan kepada kita sama ada kita bakal menikmati kebebasan keuangan ataupun mengalami masalah keuangan. Antara perkara yang perlu dirancang iaitu belanjawan, melunaskan hutang dan membuat tabungan. Kad pintar iaitu kad kredit seringkali digunakan bagi memudahkan pengguna berbelanja tanpa membawa wang yang banyak. Tetapi kita seringkali terleka kerana ia berurus niaga tanpa melibatkan wang tunai. Namun kita harus berjaga-jaga kerana untuk akaun tertunggak akan dikenakan kadar faedah yang tinggi sehingga mencecah lebih 13.5% tahun. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan Ekonomi Negara pada Oktober 2006, kira-kira 60% daripada pemilik kad kredit telah melunaskan tunggakan pinjaman kad kredit mereka tepat pada masanya. Selebihnya 40% lagi tidak melunaskan tunggakan pinjaman mereka sehingga mencecah 18.6 bilion ringgit Malaysia. Oleh itu, jika kita gagal melunaskan hutang, itu bermakna kita gagal dalam merancang keuangan. Sidang saksi permisi beralih kita kepada isi kedua iaitu mengenal pasti tahap keperluan dan kehendak. Kita harus bijak membezakan tahap keperluan dan kehendak. Hal ini kerana keperluan adalah sesuatu yang diperlukan di dalam kehidupan, tetapi kehendak adalah sesuatu yang diinginkan di dalam kehidupan. Menurut kajian dicatatkan oleh Mastercard Worldwide ke atas indeks keutamaan pembelian pengguna, 79% rakyat Malaysia berbelanja melebihi 10% daripada pendapatan tahunan mereka, manakala 15% lagi berbelanja melebihi 40% daripada pendapatan tahunan mereka. Sewajarnya kita harus bijak membuat pilihan dan mencari alternatif lain dengan membandingkan tahap harga sesuatu barangan serta menangguh pembelanjaan yang kurang penting. Maka ya hadirin, perancangan ini tidak akan membuat anda menderita. Jadi kita tanya kepada diri kita, perancangan kecemasan atau kebangkrapan segera? Fikirkanlah urusan keperluan dan kehendak kita renungi. Isi ketiga, ayo kita jelajahi dengan membuat simpanan sambil melabur merupakan perancangan keuangan yang menguntungkan. Membuat simpanan di mana-mana pusat perbankan boleh lakukan oleh semua individu tanpa mengira umur maupun jatah bangsa. Pelajar haruslah dididik dengan mulai menabung pada peringkat sehijau usianya di dalam bank, contohnya amanah saham didik.
mereka akan menerima dividen berdasarkan penyimpanan yang mereka lakukan. Semakin banyak mereka menyimpan, semakin tinggilah kadar dividen yang akan mereka perolehi. Kita juga boleh melabur dengan menyertai unit pemodalan nasional Berhad. Ini dibuktikan dengan kejayaan pemodalan nasional Berhad mengagihkan dividen kompetitif sepanjang tahun hasil pengurusan dana-dana berkhidmat. Menyaksikan skim-skim amanah saham yang diuruskannya berjaya menarik 10.5 juta pelabur dengan jumlah pelaburan 131.5 bilion unit setakat 31 Ogos 2011. Saya pasti dan percaya kenyataan ini pasti membuat anda tersenyum gembira di bawah kata kunci yang keempat, iaitu mempersiapkan diri dengan insuran merupakan perancangan keuangan yang selamat. Ramai orang membeli insuran dengan kadar premium yang tinggi tanpa menyelidik terlebih dahulu sama ada ianya perlu atau tidak. Pastikan kita mempunyai insuran yang secukupnya, tetapi pada masa yang sama tidak menggugat kedudukan keuangan kita. Insuran membantu kita dalam mengurangkan risiko kepada jumlah wang yang mampu kita tangani. Untuk menginsurankan sesuatu, ia mestilah bernilai kerana kehilangannya berpotensi menyebabkan kita mengalami krisis keuangan. Misalnya, insuran hayat mampu melindungi pemegang polisi jika terjadi sesuatu yang tidak diingini, seperti kematian. Maka kita terlindung di bawah payungan insuran dan salah satu cara untuk menghadapi kecemasan di hari tua warga Dewan penuh santun. 4 harungan idea tadi telah saya hurai, telah saya rungkai dan membawa kita kepada akhirnya penantian pidato saya pada hari ini. Ingat pesanan saya, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh itu rancang keuangan anda untuk kemudahan di hari tua dan ditambahkan dengan kata-kata Rafi, baik punya kehidupan kita kerana perancangan telah tersedia. Loceng hampir berbunyi, Puteri Bumi Kenyalang mengundur diri. Salam permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Yeni Ayu Rosita binti Marjani. Lepas menguraikan berkaitan tajuk yang dipilih iaitu perancangan kewangan untuk semua, boleh huraikan dengan sebagai seorang pelajar, bagaimana, apakah instrumen perancangan kewangan yang paling sesuai selaras dengan kenaikan kos pelajaran? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ke atas soalan yang diajukan. Sekak bergaya manis berbicara, sidang bentara Dewan, bersaksikan mata telinga. Tajuk pidato perancangan keuangan untuk semua. Untuk soalan yang diajukan, insya-Allah pasti dijawab dengan sempurna. Soalan berkaitan, apakah peranan saya sebagai pelajar? Apakah instrumen yang baik sebagai saya seorang pelajar untuk menjamin masa depan yang gemilang? Okey, saya akan jawab lepas satu fokus bicara. Instrumen yang baik untuk pelajar iaitu amanah saham didik. Misalnya pada hari ini, pelajar memasuki ataupun membuat simpanan di amanah saham didik, mereka akan buat perancangan masa hadapan. Kemungkinan pelajar pada hari ini memang pandai belaka. Mereka mungkin akan menjejakkan kaki di Menara Gading dan seterusnya. Amanah saham yang telah mereka duit yang mereka simpan di dalam amanah saham didik akan digunakan dengan sebaiknya untuk melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Maka ya hadirin, jika orang miskin simpan duit pada hari ini sebanyak 10 sen, maka dalam tempoh 10 hari mereka akan memperolehi RM1. Tetapi orang kaya yang boros berbelanja mempunyai allowance RM30 seminggu. Tetapi dalam masa 3 hari mereka berbelanja sebanyak RM30. Maka duit allowance mereka akan lesap bak debu di atas tunggal. Maka kita buat pilihan yang bijak. Sama ada kita berpihak kepada orang miskin yang bijak membuat simpanan ataupun orang kaya yang boros dalam pembelanjaan. Jika kita berpihak kepada orang miskin, maka anda membuat perancangan keuangan yang tepat. Tetapi jika anda berpihak kepada orang kaya yang boros,
Anda sendiri tahu akibatnya. Salam daripada saya. Terima kasih.